Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-puan, hari ini Jendela Sedekah Haus bersiaran bersama saya, Muhammad Faiz Ibrahim, secara langsung dari Golden Launch Institut Jantung Negara. Kenapa kita hari ini di sini? Ada sesuatu yang akan Sedekah Haus sampaikan di sini. Tunggu ya, kerana sesuatu yang amat bermakna akan kami kongsikan hasil daripada sumbangan anda kepada dana Sedekah Haus. Seperti biasa, Jendela Sedekah Haus akan bawakan jemputan untuk menjawab serta merungkai beberapa soalan. Jadi sebelum kita ke kemuncak pada hari ini, saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini tidak lain tidak bukan sebelah kiri saya Tuan Haji Muhammad Nazir Bencik, Ketua Pegawai Rangkuman Kewangan Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad. Apa khabar Ustaz? Dan sebelah sana Puan Rizawati Rosli Muhammad Rosli, Pengurus Kanan Yayasan Institut Jantung Negara. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Saya je berdebar. Bila masuk dekat Institut Jantung ni, dia terasa jantung saya ni. Jangan risau, jantung dijaga. InsyaAllah, ya Allah. Kalau tak datang, tak berdebar saya kan. Baik tuan-tuan, dimati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini insya-Allah kita Ustaz, saya tujukan soalan ni kepada Ustaz Najib Cik dah dulu Ada penonton yang bertanya-tanya, kenapa Jendela Sedekah Haus kali ini bersiaran dekat IGN? Hari tu Ustaz ingat tak kita dua-dua dekat overseas? Hari ni kita dua-dua pula dekat IGN secara live di Institut Jantung Negara. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Ustaz Faiz, sebenarnya hari ini bertiga ya, bukan berdua. Ada Puan Riza, Ustaz Faiz Hari itu kita berdua. Baik. Pertama sekali saya rakamkan terima kasih kepada penonton kita di FB Sedekah Haus yang mengikuti perjalanan kami sampai ke Institut Jantung Negara pada pagi ini. Dan Safai bertanya kenapa kita berada di sini. Sudah tentu anda semua maklum bahawa Yayasan Institut Jantung Negara adalah salah satu daripada chainmaker Sedekah Haus yang telah pun banyak melakukan usaha-usaha untuk membiayai pembedahan bukan saja kanak-kanak sebenarnya. Saya dimaklumkan bahawa yang bukan kanak-kanak pun adalah dibantu oleh Yayasan Institut Jantung Negara. Cuma dalam segmen yang dibantu oleh Sedekah Haus sejak daripada kita bermula pada tahun 2018, IGN Foundation adalah salah satu daripada 3 chainmakers kita yang awal, selain daripada Yayasan Sultanah Bahiyah dan juga inisiatif yang kita lakukan bersama dengan Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Alhamdulillah, sehingga kini sejak daripada tahun 2018 dan termasuklah yang kita akan lakukan hari ini ya Ustaz Faiz, iaitu penyerahan kali ke-8 tuan-tuan. Jadi kali ke-8 sejak daripada tahun 2018 yang insya-Allah hari ini jumlahnya adalah RM103,000 untuk membiayai 10 orang kanak-kanak yang bila saya kira tadi dalam kereta kita telah pun lebih RM1 juta sebenarnya daripada tahun 2018, kurang 20,000 tuan-tuan untuk mencukupkan bilangan RM1 juta yang disalurkan oleh tuan-tuan melalui Sedekah Haus untuk pembiayaan operasi ataupun pembedahan kanak-kanak daripada keluarga yang kurang sebanyak RM103,000 untuk 10 lagi kanak-kanak yang disantuni oleh Yayasan IJN. Jadi itulah programnya kita hari ini Ustaz Faiz, dan ianya cukup signifikan bagi pasukan Sedekah Haus kerana kami menanggung amanah daripada tuan-tuan sekalian untuk memberikan penyaluran dana sumbangan kepada chainmakers yang hari ini adalah Yayasan Institut Jantung Negara. Jadi kita lakukan ini sebagai pemakluman kepada tuan-tuan sekalian bahawa apa yang tuan-tuan salurkan itu memang 100% pergi kepada kanak-kanak yang dibiayai di bawah Yayasan Institut Jantung Negara. Saya tambah sikit oleh Ustaz Faiz. Baru ni Ustaz Faiz kan anak saya demam. Demam influenza lah.
Mungkin influenza, tidak influenza sebenarnya. Tapi anak saya demam tu, itu pun dah cukup menjadikan saya dan isteri kelang kabut. Kan bawa ke klinik dulu. Dan bila bawa ke klinik, tiba-tiba beberapa hari pun masih demam lagi. Dan ke klinik tu sebagai kaki tangan di bank Islam, kita ada medical benefit kan, bank tanggung. Dan kemudian sampailah saya bawa ke hospital yang biasa saya bawa anak-anak saya pergi, dan diberikan antibiotik, barulah anak saya tu alhamdulillah sembuh dan ceria. Itu hanya demam tuan-tuan kan. Yang ada di hadapan kita ni adalah anak yang semasa lahir barangkali mendengar tangisan pertama gembira. Kita ayah, kita azankan, kita qomatkan, sahabat kan. Dan kemudian tiba-tiba saja anak kita tu telah pun didiagnose ada masalah jantung, dan ada sebahagian daripada kalangan mereka tu sampai ke sinilah yayasan di Institut Jantung Negara. Dan sebagai orang yang bekerja seperti saya dalam dunia korporat, itu bukan isu besar lah kan. Dibiayai oleh syarikat dan ada sebahagiannya ada medical takaful dan sebagainya. Tapi jangan lupa tuan-tuan, bukan semua orang seperti kita. Ada di kalangan anggota masyarakat kita daripada kalangan keluarganya susah, pendapatannya pun tidak seberapa seumpama dengan kita. Cuba selami perasaan mereka. Kan saya cuma kelang kabut, anak saya demam. Kan mereka itu bukan sekali demam, tetapi kadang-kadang bertahun-tahun berulang-ulang ke hospital, berulang-ulang kadang-kadang daripada Sarawak, kadang-kadang daripada Terengganu, kan, Kelantan. Yang semua tu kos. Nak berjalan ke IJN ini pun kos. Apatah lagi nak melakukan pembiayaan jantung demi masa depan anak mereka. Jadi itu semua kos. Jadi saya bercerita tentang perkara ini supaya kita semua terus memberikan sokongan, menyelami apa yang telah pun dilalui oleh ibu bapa ini, dan teruskanlah untuk kita melakukan charity melalui Sedekah House Malaysian Care for our fellow Malaysians at Sedekah House. Itulah tujuan kita berada di sini pada hari ini, sahabat Ais. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Nazir Cik. Alhamdulillah, saya rasa memang cukup touching lah pada saya dan tuan hadirin yang ada bersama kita, mau di sini ataupun secara live dekat kita punya Facebook Sedekah House. Jadi kita tahu tim Sedekah House hadir pada hari ini adalah untuk menyampaikan sumbangan. Namun baik kita tanya sendirilah kepada orang yang menggelumbang dalam berapa tahun dah Puan Rizal kan, untuk menjaga mereka kan. Jadi Ustaz baru ceritakan keadaan anak Ustaz. Jadi yang puan yang boleh katakan mereka tu kanak-kanak dah macam anak sendiri, betul kan? Jaga mereka, tangis tawa mereka. Jadi puan boleh tolong jelaskan kepada kami pada pagi ini siapa yang akan menerima sumbangan ini? Yang saya tahu 10 orang. Mungkin puan boleh jelaskan. Silakan puan. Okay. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Haji. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih banyaklah kerana hadir di IJN hari ini, dan terutama ni kepada tim Sedekah House kerana telah bekerjasama dengan kami beberapa tahun yang lepas ya. Dan syukur alhamdulillah kami sangat amat bersyukur dengan kerjasama yang wujud ni, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua para dermawan. Saya rasa yang amat sokongan yang amat bermakna yang kami terima ni. Kerana bukan senang kita nak meraih dana sekarang ni. Bukan senang, kadang-kadang tu kita nak mendapat kepercayaan daripada pihak luar. Jadi kepada semua yang menyokong misi dan objektif kami, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum saya ke soalan Ustaz ni, izinkan saya ceritakan sikitlah berkaitan Yayasan IJN. Misi dan objektif penubuhan kami, salah satu objektifnya adalah bagi membantu pesakit yang kurang berkemampuan bagi mendapatkan rawatan pembedahan di IJN. Yang mana betul lah apa yang Tuan Haji cakap tadi, daripada yang bayi baru lahir sehingga dewasa. Kita tak kira peringkat umur. Pada kita tengok latar belakang mereka. Selagi mereka dalam kategori kriteria yang kurang kemampuan, mereka memerlukan rawatan itu demi mendapatkan kualiti hidup yang lebih baik, insya-Allah kami akan bantu. Jadi berbalik kepada soalan yang Ustaz bagi tadi, daripada ramai-ramai sebenarnya yang memohon dengan di Yayasan IJN ni,
10 yang dibantu ni lah antara yang tersenarai. Yang kita rasa sesuai kita kemukakan untuk Sadaqah House untuk meraih dana bagi pihak kami lah. Yang mana kami percaya platform Sadaqah House yang amat kuat. Sebab kita dah nampak dia punya sejarah dia selama ni, dan kami amat berterima kasih kerana sokongan yang diberikan. Kenapa kita pilih, bukan kata pilih lah, kenapa kanak-kanak ini kita kemukakan kepada Sadaqah House? Kerana pada saya, kalau kita ikut statistik, kanak-kanak ni dikategorikan sebagai mereka yang lahir dengan pesakit jantung kongenital. Yang mana pada statistik, setiap satu di antara 100 kelahiran hidup akan mempunyai masalah jantung kongenital. Dan bila mereka ni dikategorikan mempunyai penyakit jantung kongenital, maksudnya dia ada masalah pada struktur jantung. Dia punya jantung tu tidak perfect seperti kanak-kanak lain. Jadi apa yang doktor lakukan selalunya, doktor akan cuba membuat rawatan pembedahan yang merawat struktur jantung itu seboleh-bolehnya menjadi ke arah jantung yang perfect, yang sepatutnya. Kalau tidak, mereka ni akan ada simptom-simptom lain atau masalah kesihatan lain. Sebab bila struktur jantung tu tak perfect, dia akan menjejaskan dia punya kandungan oksigen dalam darah, pengempaman darah dari jantung ke seluruh badan. So kita akan nampak simptom kat kanan selalunya yang paling obvious, yang ketara lah, yang selalu kita nampak bila dia menangis, dia menyusu, dia punya bibir akan kebiruan. Itu paling obvious. Itu maksudnya dia punya struktur tu sangat ketara lah masalahnya. Dan ada pula bila dia makin membesar, maksudnya badan dia pun dah orang kata dah ada perkembangan kan. Flow tu maksudnya kena jauh lagi. Tapi tak sampai. Kita akan nampak kuku dia pula kebiruan. Dan dari situ kita nampak bila dia melalui rawatan, kemungkinan pada tahap-tahap tertentu tu tahap kebiruan tu akan kurang. Tapi masih ada lagi masalah. Jadi kenapa kami ingin kemukakan mengalung-alungkan bantuan bagi menentu kanak-kanak. Salah satunya yang inilah masalah yang dihadapi sejak mereka lahir lagi. Kita nak bagi mereka kualiti hidup yang lebih baik lah. Saya suka cari Tuan Haji upas pengalaman, sebab memang itu yang selalu kami alami di sini. Sebab sebenarnya bila anak kita sakit, biasa-biasa kita akan susah hati. Tapi bayangkan ibu bapa kat sini, anak dia sakit melibatkan jantung. Jantungnya adalah salah satu organ penting dan menyeranakan kanak-kanak lah untuk program di Sadaqah House. Terima kasih Puan. Rasanya Puan lebih tahulah kategori jantungnya macam mana. Yang lahir, ada yang sudah lahir 2, 3, 4 tahun baru tahu diagnose pula jantung kategori lain puan-puan kan. Jadi apa-apa puan-puan, terima kasih banyak atas keterangan yang diberikan tadi. Saya rasa Ustaz pun cerita yang sama. Saya rasa memang menghayatilah apa yang kita dengarkan pada pagi ini. Jadi saya nak tanya Tuan Haji juga. Jadi kenapa kita patut menyokong program yang diadakan oleh Bank Islam Berhad iaitu Sadaqah House? Macam mana Ustaz rasa macam pentingnya masyarakat luar sana kita dengar cerita puan perlunya bantuan. Jadi Ustaz yang membuat kerja ini Ustaz di Bank Islam, kenapa Ustaz perlu diadakan? Terima kasih. Saya melihat emosi Puan Riza tadi. Saya harap emosi yang sama kita kongsi lah rakyat Malaysia secara keseluruhan. We are touching lives kan. Kita menyentuh hati-hati jiwa-jiwa sebenarnya, dan menyentuh tentang hati ni kalau kita lihat secara saintifik pun, cuba mentafsirkan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah kan, bukankah dalam hati jiwa manusia itu ada satu ketul darah kan yang baik, idza salah jasad kullu, kalau baik maka baik seluruhnya, dan kalau buruk maka buruklah seluruhnya. Ramai yang mentafsirkan hadis ni melihat tentang aspek rohaniahnya, tetapi secara saintifiknya pun
kita mempelajari sains, pentingnya jantung, kerana jantung itulah yang menjadi jiwa, menjadi jantung lah kan, menjadi jantung yang mengepam darah ke kita. Dan anak-anak yang dilahirkan ini mereka ni adalah salah satu daripada human capital dalam negara ini. Cuma ditakdirkan sebagai sebahagian daripada ujian kehidupan kepada mereka dan juga kepada kaum keluarga ayah dan bonda khususnya di pejabat. Hampir satu semenanjung Malaysia saya pusing dengan anak-anak saya, bayar hotel dan sebagainya. Jadi jumlah tersebut kita sumbangkanlah untuk keperluan keluarga, tapi dalam masa yang sama kalau kita boleh allocate sebahagian daripadanya untuk menyantuni keperluan-keperluan seperti di Yayasan IJN ini adalah amat baik untuk kita semua. Saya cadangkan rakyat Malaysia, kita adakanlah KPI untuk diri kita masing-masing kan, daripada jumlah peruntukan pendapatan kita sebulan. Kita patut ada KPI berapa yang kita boleh sumbangkan pada setiap bulan. Di Sedekah House ada pelbagai, dan salah satunya adalah untuk kanak-kanak kita yang disantuni oleh Yayasan IJN. Maka tuan-tuan salurkanlah melalui Sedekah House. Ingat bahawa sedekah itu tidak mengurangkan harta, bahkan ianya akan menambah harta. Daripada perspektif Islamnya, anfik yunfa'alik kan, kalau kamu membelanjakan, menderma, insya-Allah the more you will get daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup kita ni bukan kita saja penting, tetapi yang lain-lain di keliling kita juga itu adalah penting untuk kita santuni secara bersama. Jadi saya seru rakyat Malaysia teruskan memberikan sokongan untuk membaca segala pelaporan. Boleh pergi ke website Sedekah House, boleh pergi ke Facebook Sedekah House, download laporan impak. Boleh juga pergi kepada YouTube channel untuk tuan-tuan melihat bagaimanakah sumbangan yang tuan-tuan telah berikan disalurkan kepada semua pihak yang memerlukan, yang diterajui oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Ingat sedekah, ingat Sedekah House. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Betul Ustaz tadi, anfik yunfik alaik, yunfak alaik. Jadi tuan-tuan kalau tak percaya, hari ini sekarang juga tuan-tuan sumbanglah, tuan-tuan akan dapat kebahagiaan hidup apabila kita menyumbang. Kehidupan kita lebih tenang kerana atas sumbangan kita tadi. Jadi saya nak tanya Puan Rizal lah sebagai apakah harapan Puan pada penyumbang-penyumbang terhadap Yayasan Institut Jantung Negara ini, supaya melihat lebih besarlah impaknya kepada bukan sahaja kanak-kanak kan, bukannya golongan dewasa pun ada. Jadi boleh Puan nyatakan harapan Puan kepada penyumbang. Saya rasa mungkin ramai akan tahulah harapan kami di IJN. Seboleh-bolehnya kami nak bantu seramai pesakit yang boleh. Sebab penyakit jantung adalah nombor satu salah satu pembunuh utama di Malaysia. Dan seperti saya katakan tadi, penyakit jantung kongenital pula antara 100 kelahiran hidup akan ada satu kes yang anak dilahirkan mempunyai penyakit jantung. Yang mana bila mereka dilahirkan, mereka memerlukan rawatan berterusan. So maksudnya kami memang perlukan sokongan dari pelbagai pihak, dan kami harap sokongan dari Sedekah House juga berterusan, para dermawan juga berterusan, kerana atas waktu-waktu yang berdemikianlah, dan especially bila kanak-kanak ini berterusan dan mereka akan masuk peringkat dewasa. Mereka masih memerlukan rawatan yang sama sebab mereka masih mempunyai masalah struktur jantung yang tidak sempurna. Masalah kesihatan tu akan timbul. Rawatan perlu dibuat. Dia tak boleh habis di situ saja. So memang kami amat mengharapkan sokongan yang berterusan, sumbangan yang berterusan, membolehkan kami membantu seramai pesakit yang boleh, supaya mereka boleh mendapat kualiti hidup yang optimum, yang terbaik. Ya? Tak kata sempurna seperti orang biasa, mungkin sukar, tapi at least kita bantu dia dapat kualiti yang lebih baik daripada sebelum ini. Saya rasa itu pun, saya rasa kami amat bersyukur kita bagi mereka peluang itu. Dan pada masa yang sama seperti yang saya tadi Tuan Haji ada sebutkan, sebab kita ni insya-Allah kita masih bekerja, kita ada semua pendapatan tetap. Mereka yang kami bantu ni rata-ratanya
sama ada tiada pendapatan langsung kerana hilang pekerjaan, hilang semua pendapatan. Tambah-tambah lagi masa pandemik hari tu memang ramai yang mohon bantuan. Kita nampak kesan dekat situ. Even yang nak datang tambang pun tak ada duit. Jadi kami cuba usahakan. Dan daripada situ juga sebenarnya memang ada rata-ratanya walaupun memanglah bekerja pendapatannya rendah, simpanan tidak mencukupi. Kita akan tanya juga, buat background checking kan. Kita tahu dia tidak cukup pada masa itu, tapi kita tahu rawatan itu perlu dibuat segera. So inilah antara sebab-sebab kenapa kita perlukan sokongan berterusan daripada pihak penderma supaya kami di Yayasan IJN dapat memastikan dana tu ada bila ada permohonan. Tak adalah nanti saya minta nauzubillah lah, kita minta jauh lah. Janganlah sampai tak ada duit langsung nak bantu orang. Kita harap tidak sampai keadaan begitulah. So memang kami amat mengharapkan kerjasama terusan dan sokongan. Dan kalau Tuan Haji tersebut letak KPI, saya sokong sangat. Kalau boleh letaklah KPI berapa banyak kita dapat menyumbang. Sebab saya rasa sumbangan anda itu bukan setakat menyelamatkan nyawa, sebab dia membantu orang tu mendapat kehidupan yang lebih baik. Kalau dia pula nanti berkeluarga, kita telah beri dia peluang yang lain pula kan. Macam kanak-kanak, kita bagi dia peluang hidup sampai ke dewasa. Ya dewasa dapat peluang hidup berkeluarga, berkerjaya. Saya rasa itu amat bermakna lah pada kami di Yayasan IJN. Bukan disentuh Puan. Tadi sentuh sedih sikit ni, rasa semangat pula nak menyumbang Puan. Terima kasih kepada Puan Riza atas penanganan tersebut. Dengan itu, sekali lagi kami dari Sadaqah House menyatakan tujuan kami ke IJN ini adalah untuk menyerahkan sumbangan bantuan kewangan berjumlah RM103,035.10 kepada Yayasan IJN bagi membiayai kos rawatan 10 pesakit jantung kanak-kanak di IJN. Jadi dengan itu saya menjemput Tuan Haji Muhammad Nazri mewakili Sadaqah House menyampaikan mock check kepada Puan Rizawati sebagai wakil Yayasan Institut Jantung Negara sebagai simbolik penyampaian sumbangan kepada Yayasan IJN bagi membiayai kos rawatan 10 pesakit jantung kanak-kanak yang memerlukan bantuan kewangan bagi menjalani rawatan di IJN ini. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Nazri dan Puan Riza. Kita doakan semoga dipermudah dan diberi kesembuhan kepada 10 kanak-kanak ini. Teruskan menyokong inisiatif kewangan Social Bank Islam dan menyumbang kepada Sadaqah House. Layari laman web www.sadaqahhouse.com.my untuk mengetahui lebih lanjut. Jendela Sadaqah House berakhir di sini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di siaran akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.